Melati kuntung tumbuh melata, saya merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sekalam kasih saya hulurkan kepada Dr. Bazrul selaku pensyarah subjek ini. Salam penuh keadilan saya ucapkan kepada barisan panel hakim yang sentiasa bersama Panji Keadilan. Salam penuh perhargaan kepada penjaga masa yang sentiasa peka dengan detik-detiknya, dan salam penuh ukhuwah buat hadirin hadirat yang jauh di mata namun dekat di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Beradanya saya di sini bukanlah untuk membuang masa hadirin sekalian, akan tetapi saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk tentang pengurusan stres. Buat pengetahuan semua, stres adalah tekanan perasaan, iaitu gangguan emosi seseorang, kesan daripada tindak balas sesuatu di luar kebiasaan atau kemampuan seseorang yang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpa seseorang tersebut. Apabila berlakunya stres, tubuh badan akan menghasilkan hormon adrenalina dan kortisol yang akan menyebabkan jantung berdegup dengan lebih laju, pernafasan lebih kencang, dan keadaan ini akan menyebabkan berlakunya peningkatan tekanan darah. Hadirin hadirat sekalian sidang penonton penuh santun, berdasarkan tajuk pidato saya hari ini yang berkenaan pengurusan stres, saya akan mengemukakan beberapa poin atau isi yang penting yang terdiri daripada beberapa pecahan atau tanda. Pecahan kepada pidato saya hari ini adalah tentang tanda ataupun gejala stres, punca atau faktor, kesan dan langkah untuk mengatasi stres. Dr. Hanseli yang merupakan seorang pengasas kepada teori stres atau tekanan perasaan telah mendefinisikan stres adalah sebagai suatu reaksi yang tidak spesifik oleh diri seseorang disebabkan oleh sesuatu bebanan yang menimpanya. Ada tekanan perasaan yang baik lagi positif yang dinamakan sebagai eustress dan ada pula yang buruk lagi negatif dan ia dinamakan sebagai distress. Tekanan yang positif amat kita perlukan dalam hidup kita untuk menjadikan kita lebih berhati-hati, terangsang, kreatif, lebih memberi tumpuan dan perhatian kepada apa yang sedang kita lakukan. Izinkan saya untuk memberikan sepatah dua selekap. Wahai manusia, dengarlah semuanya, berjaya tapi tak tenan, hidup penuh kekusutan, kena sering tertekan. Oleh itu mari dengar bahagian tanda tekanan. Ada 4 pembahagian yang harus diketahui. Okey, berdasarkan seloka yang didendakan itu, dalam proses mengenal tanda-tanda stres terdapat 4 bahagian. Antaranya ialah fizikal, mental, emosi dan sikap. Tanda-tanda ini merupakan tindak balas diri kita bila mengalami tekanan terhadap sesuatu perkara yang berlaku dan berada di sekitar seperti masalah ataupun perkara yang menggembirakan. Tanda yang pertama adalah dari segi fizikal. Dalam konteks ini, apabila seseorang mengalami stres, badan mereka akan mengalami keletihan menyebabkan sakit badan, terutamanya di bahagian bahu dan tulang belakang. Dan degupan jantung menjadi kuat akibat daripada tekanan yang dihadapi. Manakala dari segi mental pula, tanda stres boleh mengakibatkan fikiran seseorang menjadi lemah dan menjadi mudah lupa kepada sesuatu perkara yang difikirkannya kerana tumpuan otak telah dipengaruhi oleh stres. Stres juga boleh mempengaruhi emosi seseorang yang menyebabkan individu akan mengalami kerisauan jika menghadapi sesuatu masalah dan mudah berfikir secara negatif lalu membuat andaian yang tidak betul dan apa yang difikirkan. Oleh itu, individu ini akan mudah rasa kecewa dan hilang sabar. Kita boleh lihat tanda-tanda stres ini melalui perubahan sikap seseorang dari segi perbuatan fizikal, iaitu suka mengeluh, dan reaksi mereka sama ada positif ataupun negatif. Ada yang suka menunjukkan sikap mereka bila stres seperti makan yang berlebihan,
Sikap ini selalunya kita boleh lihat pada orang perempuan. Manakala bagi lelaki pula akan melakukan perkara yang negatif seperti bertindak secara agresif apabila stres, sepertinya bergaduh dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, bagi setiap masalah yang berlaku pasti ada puncanya. Oleh itu, punca-punca stres di kalangan kanak-kanak dan juga remaja boleh dibahagikan kepada 4 kategori, iaitu melibatkan peribadi, rumah, sekolah dan juga persekitaran. Punca pertama iaitu yang berkaitan dengan hal peribadi. Dalam konteks diri sendiri boleh menyebabkan stres adalah apabila seseorang itu meletakkan sesuatu cita-cita dan harapan yang terlalu tinggi terhadap sesuatu perkara yang ingin dicapai. Sepertinya ingin mendapatkan keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, dan hal ini telah meletakkan individu tersebut menjadi tertekan bila berusaha, dan mereka ini takut sekiranya apa yang dihajati tidak dapat dicapai. Seterusnya, dia juga akan menimbulkan perasaan takut akan kegagalan walaupun mereka telah berusaha dengan gigih. Perubahan dari segi hormon sangatlah berkait rapat dengan perkara ini kerana dengan kesungguhan mengejar apa yang dihajati menyebabkan seseorang individu ini akan mengabaikan kesihatan dan permakanan, seterusnya menyebabkan terkenanya penyakit. Selain itu, rumah juga menjadi punca kepada berlakunya stres. Hal ini dikatakan demikian kerana konflik antara kedua ibu bapa atau keluarga sama ada dari segi penceraian, penderaan dan sebagainya. Perkara ini boleh mewujudkan tekanan dalam diri, tidak kira siapa mereka, dan mereka yang mengalami hal sebegini pasti akan menjadi stres apabila keluarga yang disayangi mengalami konflik. Dan seterusnya memberi kesan kerana rumah merupakan permulaan kepada setiap kebahagiaan, dan sekiranya dari rumah lagi kita sudah alami hal sebegini, tidak mustahil jika berada di tempat lain kita akan lebih terdedah kepada tekanan. Seterusnya, sekolah juga merupakan punca kepada berlakunya stres. Hal ini dikatakan demikian kerana jika seseorang individu dibuli oleh rakan-rakan sekolah seperti peras ugut ataupun diejek, hal ini menyebabkan individu tersebut menjadi takut dan suka bersendirian. Akhir sekali, punca dari persekitaran sosial menyebabkan berlakunya stres seperti kemiskinan, iaitu rumah yang sempit dan segala keperluan hidup tidak dapat dipenuhi dengan baik. Seterusnya menjadikan mereka seorang yang rendah diri dan malu untuk berkawan. Hadirin yang dirahmati sekalian, stres jika tidak ditangani dengan betul boleh menyebabkan berlakunya jenis penyakit dan memberi kesan buruk terhadap tubuh badan kita. Kita sering memandang ringan tentang stres, namun tahukah anda semua bahawa ada jenis penyakit yang boleh disebabkan oleh stres sehingga membawa kepada maut. Berikut adalah antara kesan-kesan stres terhadap fizikal dan mental jika kita tidak pandai menguruskan stres dengan baik. Kesan atau masalah yang boleh dihadapi jika stres ini tidak dikawal adalah sakit jantung dan amat, iaitu stroke. Stres akan menambahkan asid lemak di dalam darah, dan bahan-bahan ini akhirnya akan bertukar menjadi lemak asli dan kolesterol yang akan menutupi saluran pembuluh darah. Selain itu, stres juga akan meninggikan tekanan darah di samping memudahkan proses pembekuan darah. Sumber dari Health Education Society pada tahun 1996 mengatakan bahawa semua ini merupakan perubahan-perubahan yang boleh menyebabkan serangan sakit jantung dan ahmad berlaku. Di samping itu, insomnia ataupun sukar untuk tidur juga merupakan masalah dan kesan daripada stres. Oleh itu, stres ini akan menyebabkan masalah susah tidur dan yang menyebabkan stres. Hal ini merupakan satu pusingan yang amat membinasakan. Menurut Jeff Davidson pada tahun 1977, dalam laporannya berkata bahawa di Amerika, jumlah mereka yang diserangi masalah ini menghampiri sejumlah 36 sehingga ke 62 juta orang.
Manakala menurut pula Carol Ilwetkin menyatakan bahawa kencing manis, kesugulan dan tekanan hasil daripada stres boleh menambahkan kadar gula di dalam darah dan ini membawa kepada penyakit kencing manis ataupun menjadikan keadaan pesakit yang telah pun menghidapi gastrit dan ulcer semakin bertambah teruk. Oleh yang hal demikian, penyakit-penyakit pada sistem penghadaman seperti gastrit dan ulcer juga mudah berlaku ke atas seseorang yang menghidapi stres yang disebabkan oleh peningkatannya pengeluaran asid ketika diserangi stres, terutamanya jika ia menyebabkan kemurungan dan kemarahan yang berlebihan. Hadirin sekalian, dalam memastikan stres dapat dikawal dengan sebaiknya, pelbagai langkah boleh diambil dengan mengamalkan amalan pemakanan yang sihat, iaitu pengambilan makanan yang disyorkan oleh piramid makanan. Ia adalah elemen teras di mana piramid makanan adalah permulaan kepada gaya hidup yang lebih baik. Permakanan yang baik boleh menyumbang kepada fizikal luaran dan dalaman yang lebih baik. Lebih baik daripada segi penampilan dan juga kesihatan dalaman seperti jantung, tekanan darah, paras gula dan sebagainya. Seterusnya, dapat mencegah stres yang berpunca dari penyakit akibat amalan pemakanan yang tidak sihat. Oleh itu, pemakanan ini haruslah diikuti dengan senaman secara berkala juga bagi membantu mencapai tahap optimum fizikal dan mental seseorang itu. Secara spiritual, ia dapat menggalakkan kita bergaul sesama sendiri dan kurang tekanan melalui aktiviti yang disertai dan setiap masalah juga dapat dikongsikan jika kita tidak bersendirian. Secara tidak langsung, kehidupan sosial kita juga akan menjadi lebih berkualiti. Untuk mengelakkan stres ini berlaku, kualiti tidur yang baik juga perlu dijaga dan ini antara elemen gaya hidup yang baik. Rehat yang cukup mempersiapkan kita untuk menjalani aktiviti seharian. Seterusnya dapat mencegah penyakit ini dengan lebih baik. Akhir sekali, setiap apa yang diusahakan oleh kita haruslah juga bersangkutan dengan menjaga hubungan baik terhadap Yang Maha Pencipta terlebih dahulu. Dalam hal ini, kita haruslah sentiasa berdoa dan jangan pernah berputus asa untuk memohon petunjuk serta bantuannya. Hal ini kerana usaha dan ikhtiar yang tidak disertai dengan doa itu kesombongan, manakala doa yang tanpa usaha adalah sia-sia. Kesimpulannya, stres atau tekanan yang dialami oleh seseorang individu merupakan tindak balas daripada ketidakupayaan seseorang dalam menangani masalah yang sedang dihadapinya. Sekiranya tekanan ataupun stres ini tidak ditangani, ia akan memudaratkan individu tersebut baik daripada aspek fizikal, mental, emosi maupun aktiviti sosial mereka. Oleh itu, terdapat pelbagai usaha yang boleh dilakukan untuk menghadapi tekanan dalam kehidupan. Walau apa-apa pun yang berlaku, mahu atau tidak mahu, setiap orang terpaksa menghadapi segala tekanan yang ada demi kelangsungan hidup yang lebih bermakna. Hal ini kerana tekanan merupakan masalah dan tekanan juga merupakan sumber motivasi. Justru tanpa tekanan, hidup kurang berseri umpama pokok yang tidak berbunga. Dengan tekanan jugalah fikiran kita akan menjadi lebih matang dan juga dewasa. Oleh itu, hadirin, bukalah mata dan minda, sama-sama kita memulakan ancakan paradigma dan menanam sikap yang peka terhadap stres. Oleh itu, tepuk dada, tanyalah minda, tepuk dahi, fikirlah sendiri. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.